Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Pada hari ini kita direzekikan lagi untuk menghiasi petang kita dengan mendengar bicara Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu dalam majlis 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita masih lagi berada di hadis yang ketiga, hadis yang panjang, walaupun panjang tetapi syarat dengan maklumat-maklumat dan pengetahuan-pengetahuan yang begitu dalam yang telah dibahaskan dengan panjang lebar oleh para ulama kita, khususnya para ulama dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mengambil keberkatan, kita membaca awalan hadis ini dan kita akan, setelah membaca sampai ke tahap yang kita ingin huraikan pada hari ini, kita akan lihat terjemahan dan juga kenyataan Al-Imam Al-Qastallani di dalam menghuraikan hadis yang akan kita dengar dan pelajari sebentar nanti, ya. Dengan salasilah sanad para guru, khususnya daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, yang beliau telah meriwayatkan hadis ini daripada guru beliau Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah Azza wa Jal. Begitu juga melalui Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Dengan salasilah sanad para ulama ini sambung menyambung sehingga sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Moga Allah merahmati beliau, memberkati beliau, memberkati para guru beliau, para murid beliau dan seluruh para ulama yang telah bertanggungjawab menyampaikan hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada kita. Dan semoga Allah memberkati siapa sahaja yang membaca hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan mempelajarinya, dan moga juga Allah memberkati siapa sahaja yang membaca mana-mana karya karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. Semalam kita telah sampai kepada perbahasan berkenaan dengan kisah penurunan surah Al-Alaq ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, iaitu berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-41 Gajah, atau tahun pertama kenabian, yang ketika itu Nabi berusia 40 tahun 6 bulan. Kita sambung kepada terjemahan hadis ini. Sehinggalah wahyu telah pun datang, sehingga kebenaran telah datang kepada baginda. Ketika baginda berada di Gua Hira, maka malaikat telah mendatangi baginda. Malaikat dimasukkan di sini malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril telah berkata, bacalah. Baginda telah berkata, bersabda, saya bukanlah orang yang membaca, itu pandai membaca. Baginda telah berkata, kemudian malaikat Jibril telah mengambil saya dan malaikat Jibril telah memeluk saya sehingga pelukan tersebut telah sampai kepada memenatkan saya. Kemudian malaikat Jibril telah melepaskan saya. Kemudian beliau telah berkata, bacalah. Saya telah berkata, saya bukanlah orang yang membaca.
Lalu malaikat Jibril memeluk saya dan untuk kali yang kedua, sehingga pelukan tersebut telah sampai kepada memenatkan saya. Kemudian beliau telah melepaskan saya. Kemudian malaikat tersebut telah berkata, bacalah. Saya telah berkata, saya bukanlah orang yang membaca. Lalu beliau telah mengambil saya. Lantas beliau, iaitu malaikat Jibril, telah memeluk saya untuk kali yang ketiga. Kemudian malaikat Jibril telah melepaskan saya. Kemudian beliau telah berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dia, iaitu Allah telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dalam keadaan Tuhanmu adalah yang paling pemurah. Itu adalah terjemahan kasar berkenaan dengan petikan ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Irsyadus Sari karangan Al-Imam Al-Qastallani dibincangkan apakah erti kalimah ma ana biqari'in. Ma dalam bahasa Arab kadang-kadang bermaksud tidak, kadang-kadang ma bermaksud apakah. Ma rabbuka, apakah hakikat Tuhanmu. Ma ana bi musyrikin, contoh, saya bukan seorang musyrik. Jadi kalimah ma dalam ayat baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ma ana biqari'in, apakah ertinya? Lalu kebanyakan kita akan memahami ma dengan maksud tidak. Ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, iaitu 3 kali Nabi menyebut ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari setelah dipeluk oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan setelah malaikat Jibril meminta supaya Rasulullah membaca. Itu yang biasa kita dengar, dan ini adalah pandangan yang masyhur, pandangan yang masyhur di dalam memahami bahawa kalimah ma pada ma ana biqari'in adalah bermaksud lastu ana biqari'in, saya bukanlah orang yang membaca, iaitu saya bukan seorang yang mempunyai kemampuan untuk membaca. Dengan maksud baginda Nabi ingin menyatakan bahawa baginda adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca, juga tidak pandai menulis. Jadi saya memang tidak boleh membaca kerana saya tidak tahu cara untuk membaca. Dan kata para ulama, kalau pada manusia biasa, ummi itu adalah, pada zaman kita hari ini, ummi itu maksudnya orang yang tidak terpelajar, tidak pandai membaca, menulis. Tetapi pada zaman satu ketika dahulu, masyarakat Arab rata-ratanya adalah tidak pandai membaca dan menulis. Pun begitu bukan bererti mereka ini masyarakat yang bodoh. Walaupun dipanggil al-asrul jahiliyah, zaman kebodohan. Kebodohan dengan maksud iaitu mereka ini menyembah berhala. Mereka ini hidup dalam keadaan tidak bersistem. Tetapi mereka sendiri mempunyai IQ yang kuat. Sehingga mereka tidak memerlukan kepada membaca dan menulis kerana apa yang mereka dengar, mereka boleh menghafaznya serta merta. Ini adalah kelebihan masyarakat ketika itu. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT bahawa Nabi diutuskan kepada masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan kepada golongan yang tidak pandai membaca dan menulis itu seorang rasul yang juga daripada mereka. Jadi kalau orang kata kenapa masyarakat Arab dulu tak boleh membaca, tak boleh menulis, kerana seakan-akan mereka tidak memerlukan untuk membaca dan menulis. Pertama, mereka bukan dalam satu negara, satu kawasan yang mempunyai peradaban, ketamadunan. Kemudian dari sudut membaca dengan maksud supaya maklumat itu dapat diingat, mereka tidak memerlukan kepada membaca, kerana sebarang maklumat yang mereka dengar, mereka boleh mengingatinya dengan kuat. Buktinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didengar oleh para sahabat, dan kebanyakan para sahabat tidak pandai membaca dan menulis. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam jarang di kalangan mereka yang mencatat hadis. Antara yang diketahui mencatat hadis Rasulullah antaranya adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu selaku sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah kepada orang lain. Beliau sendiri menyatakan bahawa beliau tidak menulis hadis. Maknanya dengan melihat Nabi, dengan mendengar kenyataan Nabi, mereka sudah boleh mengingatinya bertahun-tahun lamanya, dan boleh pula menyampaikan sabdaan baginda Rasul alaihi salatu wasallam kepada
yang keseterusnya. Dan kalaulah kita hidup pada zaman tu, rasanya kalau contohlah kita dengan walaupun pada yang membaca dan menulis, kalau kita tidak menulis, tidak merekodkan, kalau kita hidup pada zaman itu, berkemungkinan ayat Quran pun habis di tak sampai semuanya kepada generasi yang keseterusnya, kerana kita mempunyai masalah hafalan. Tetapi masyarakat ketika itu mereka memiliki kekuatan dari sudut hafalan. Jadi dalam masa yang sama, Nabi juga ditakdirkan tidak pandai membaca dan menulis. Pun begitu ada perbezaan pandangan para ulama lah. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sebahagian para ulama berpendapat pada asalnya memang Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Selepas itu Allah mengajar baginda Nabi boleh membaca, boleh membaca dan boleh menulis. Ini sebahagian pandangan. Cuma rata-rata para ulama mengatakan sifat ummi yang ada pada Nabi tidak pandai membaca dan menulis ini berterusan sampailah ke akhir hayat baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalam masa yang sama lagi, nampaknya saya tak sempat menyentuh banyak kerana takut masa yang mencemburui. Antara perkara yang perlu kita sedari adalah apabila baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidak pandai membaca dan menulis, sebenarnya tidak pandai membaca dan menulis Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah satu anugerah untuk membuktikan bahawa baginda Nabi alaihi salatu wassalam sewaktu membacakan Al-Quran kepada masyarakat Arab, yang isi kandung Al-Quran mengandungi maklumat-maklumat yang begitu terperinci, yang berkait dengan sejarah-sejarah lampau, yang berkait dengan ketamadunan yang tak pernah berlaku di Mekah. Contoh cerita tentang apa yang berlaku di Mesir, apa yang pernah berlaku di Filistin contohnya. Maklumat-maklumat ini tidak diketahui oleh masyarakat Arab. Dalam masa yang sama, Nabi menceritakan maklumat-maklumat tersebut kepada mereka. Jadi kalau orang tidak mengetahui siapakah Nabi, mungkin orang kata mungkin Rasulullah mendapat maklumat ini hasil pembacaan baginda. Namun apabila diteliti, Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis, dan Nabi berada di Jaziratul Arab yang terkenal sebagai satu masyarakat nomad yang tidak mempunyai ketamadunan, tidak mempunyai karya-karya ilmiah, tiba-tiba Nabi boleh menceritakan perkara tersebut. Dalam masa yang sama, Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Apa artinya? Artinya maklumat ini bukan Nabi perolehi daripada kitab-kitab terdahulu. Sebaliknya, Nabi mengetahui dengan cara yang lain daripada yang lain. Maka satu-satu jawapan, macam mana Nabi boleh ceritahu tentang apa yang berlaku kepada Mesir, apa yang pernah berlaku di Filistin, apa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa AS. Sedangkan Firaun bukan berbahasa Arab, Nabi Isa bukan berbahasa Arab, Nabi Musa bukan berbahasa Arab, Nabi Sulaiman bukan berbahasa Arab, dan ucapan mereka menggunakan bahasa yang tersendiri. Tiba-tiba Nabi boleh menceritakan perkara tersebut dan kena dengan realiti. Maka satu-satunya jawapan, yang tidak ada jawapan yang lain. Maklumat-maklumat ini bukan hasil pembelajaran Nabi dengan mana-mana pendeta. Sebaliknya, sifat ummi pada Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis itu membuktikan semua yang Nabi terima ini adalah wahyu langsung daripada Allah Rabbul Alamin. Kerana tidak ada cara lain dan tidak ada jawapan lain untuk kita mengatakan Nabi mengetahui maklumat ini bukan dengan cara wahyu. Siapa nak maklumkan kepada Nabi? Bahas kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa yang lain. Hatta ditulis dalam bahasa Arab sekalipun, Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Tiba-tiba Nabi boleh menceritakan maklumat-maklumat yang kadang-kadang maklumat itu hatta di sisi Ahlul Kitab pun ada yang mereka tidak ketahui. Dan bila dikaji mendapati kebenarannya, maka satu-satunya jawapan dan tiada jawapan yang kedua, ianya adalah wahyu daripada Allah. Dan umminya Nabi ketika ini membuktikan Al-Quran bukan ciptaan Rasulullah, sebaliknya daripada Allah Azza wa Jal. Dan dalam masa yang sama, bila Al-Quran itu datang daripada Allah, maka Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Rasul, bahkan penghulu para Rasul alaihimussalatu wassalam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah besok kita akan meneliti sedikit tentang apa erti ma yang saya nak kongsikan pada hari ini. Tapi kita dah terlebih 4 minit. Kita dah jadi bukan majlis 10 minit, dah jadi majlis 14 minit. Jadi insya-Allah besok kita terus kepada perbahasan apakah erti ma pada kenyataan Nabi ma ana
biqari'in, dengan kita meneliti beberapa riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh para ulama tetapi bukan dengan petikan ma ana biqari'in. Jazakumullahu khaira. Moga-moga apa yang kita ketahui pada hari ini menguatkan lagi kecintaan kita dan rasa bangga kita kerana bernabikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakumullahu khairal jazaa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.